Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambung tengok bahagian C kertas 2 Saya ada bagi korang beberapa set kan. Jadi kita pilih dekat mana kita boleh buat hari ni. Alhamdulillah. Kita try lah dekat mana kita mampu kan. Nombor 1, kita tengok kat sini. Soalan nombor 16 ni daripada Johor saya rasa dan percubaan yang paling baru sekali Johor. Puan Azrina ingin menghadiahkan sebuah rumah untuk ibunya dari sebidang tanah yang telah dibelinya. Sebagai menghargai pengorbanan ibunya, Puan Azrina pula membeli jubin untuk rumah barunya. Okay. Beliau membeli X jubin warna putih dan Y jubin warna kelabu kan. Jadi putih X, kelabu Y. Nampak maklumat-maklumat yang saya ambil ni. Apa yang kita ambil? Masa kita baca maklumat tu kita tangkap apa? A, soalan A dia. Okey, jumlah kedua-dua jubin selebih-lebihnya 700 keping. Kan jumlah kedua-dua jubin. Jumlah kedua-dua maksudnya apa? X campur dengan Y. Itu maksudnya jumlah kedua-dua jubin. Selebih-lebihnya. Kamu ingat poin ni kamu gariskan perkataan selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya simbol dia macam ni. Dia perkataan ni macam ni. Kita dengar perkataan lebih, kita terbalikkan. Macam tu. Selebih-lebihnya dia lebih kecil atau sama dengan 700. Itu maksudnya selebih-lebihnya. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, kalau ini selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya terbalik. Ini selebih-lebihnya. At most. Kan? Dia macam ni. Jadi kalau dia kata sekurang-kurangnya, kurangnya pula nampak. Perkataan yang kita dengar dia adalah kurang. Tapi sebenarnya simbol dia lebih besar atau sama dengan. Sebab dia kata sekurang-kurangnya. Selebih-lebih ni dia sifat dia lebih kepada macam kita kata dia maksimum. Sekurang-kurangnya pula dia macam minimum. Jadi sama, maksimum pun lebih kecil. Okay, minimum pun lebih besar. Okay. Ini soalan dia, seterusnya bilangan apa dia? Tengok ayat seterusnya dia kata bilangan jubin kelabu. Kelabu, apa kelabu? Kelabu Y. Bilangan jubin kelabu, ambil Y. Adalah sekurang-kurangnya, nampak? Jumpa perkataan. Sekurang-kurangnya simbol dia macam ni. Sekurang-kurangnya 2 kali putih. 2 kali putih. Dapat? Dapat 2. Okey. Dia kata soalan nombor 1 tu dia kata apa? Tulis 2 ketaksamaan, dah siap lah. Nampak? Ini nama 2 markah yang dia bagi. Direct kan? Satu ayat, satu perkataan tu kita ambil. Tengok. Okey. Nombor 2. Nombor 2 sekarang ni. Nombor 2, kalau kamu tengok dia ada bagi gambar rajah kat situ. Tengok rajah dia kan. Okey. Hitung bilangan jubin berwarna putih apabila jubin berwarna kelabu berjumlah 550 keping. Okey. Direct kan kita ambil maklumat dia. Hitung bilangan jubin berwarna putih. Maksudnya dia nak X. X kan? Apabila jubin berwarna kelabu berjumlah 550. Bila Y sama dengan 550. Jadi kita pergi dekat graf tu tengok. Dia Y kita 550. Kat mana Y 550? Kita besarkan dia. Okey, kurang besar sikit nampak? Okey. Tengok dia Y 550. Y 550 lebih kurang macam ni. Ni tengah dengan ni line ni. Ini line ni adalah Y 550. Okey. Dia nak cari apa? Dia kata hitung bilangan jubin berwarna putih apabila jubin berwarna kelabu berjumlah 550 keping. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, soalan dia ada kedudukan dia banyak tempat. Kan dia duduk kat sini boleh, sini boleh, sini boleh, mata dia boleh. Kan kita tengok. Dia boleh kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini mata. Okey. Jadi yang mana satu jawapan yang kita paling sesuai kita ambil?
Kan? Hitung bilangan jubin warna putih. Jadi kita tengok kawasan berlorek ni adalah kawasan yang terlibat. Kawasan berlorek ni kawasan yang terlibat. Biasanya saya akan ambil yang ujung ni, ujung. Itu saya ambil. Tarik. Dia hanya melibatkan kawasan yang berlorek, kan? Berlorek. Okey. Ya. Tarik. Okey, jawapan kita kat situ adalah apa? 150. Dapat jawapan kita itu. Jadi X sama dengan 150. Ini satu markah je dia bagi. Kita boleh tengok markah dia. Tak banyak pun, satu je. Okey, direct. Tarik daripada graf je. Tak semua. Okey, kita boleh tengok soalan seterusnya. Okey, dah soalan lain dah, nampak? Rajah 16.2 menunjukkan plan rumah. Yang lain ni, soalan ni dah masuk bahagian lain dah. Kan? Plan rumah. Nombor ni B kan? B. Adjust bagi nampak soalan. B1, okey. B1. Okey. Rajah 16.2 menunjukkan plan rumah yang telah Puan Azrina bina untuk ibunya. Lukis rangkaian graf tak terarah plan tersebut. Dan rangkaian graf tak terarah plan tersebut. Okey, dia nak buat, dia suruh kita buat rangkaian. Rangkaian. Okey. Jadi kita tengok kat situ A ruang tamu. Jadi kita kena buat A dulu semua. Ruang tamu A. Okey, A ruang tamu. Kemudian B bilik tidur 1. Kita letak dulu titik-titik dia. B bilik tidur 1. Kemudian kita tengok sebelah dia. C dapur. Pergi ke dapur C. C dapur. Kemudian D bilik air, toilet. Kita letak je dulu. D, kemudian E bilik 3. E bilik 3 dan F bilik 2. Okey. Saya bagi nampak clear sikit lebih besar. Okey. Jadi bila kamu tengok macam ni, cerita dia suruh buat graf tak terarah. Jadi apa kita buat? Kita boleh sambung semua. Bila kita tengok balik gambar rajah dia kat situ. Gambar rajah mana? Okey. Kalau kamu tengok betul-betul, ruang tamu ni kita boleh pergi ke semua. Ni ruang tamu boleh pergi ke bilik 1, dari ruang tamu boleh pergi ke dapur, ruang tamu boleh pergi ke bilik air. Dia sambung semua, boleh sambung ke sini.
dia sambung ke bilik, semua sambung. Dia bersambung. Maksudnya kat situ dia bersambung semua. Ni sambung situ, ni sambung. Dia boleh pergi ke motor rata. Nampak? Kita boleh buat itu. Jadi sama lah. B. Semua benda boleh sambung ke mana-mana pun. C boleh pergi ke D. D boleh pergi ke E. F boleh pergi ke E macam tu. Yang ini pun boleh sambung ke sini. Maksudnya semua tempat akan bersambung. Sebab apa? Dia boleh pergi mana-mana pun. C. Itu. Ada lagi saya tinggal. Oh, C. Maksudnya semuanya connection. Sebab semua pintu terbuka. Dia tak tertutup. Okay, ini kita panggil dia graf tak terarah plan tersebut. Nampak? Dia pergi. Yang tu sambung je terus. Okey. Kadang-kadang yang benda ni simple je tapi kadang-kadang kita confuse juga nak jawab macam mana. Kemudian tentukan bilangan darjah berdasarkan graf mudah dari plan rumah Azrina di bawah. Dia ada bagi contoh punya saya tak nampak. Okey. Okey. Cikgu. Untuk ya. Macam nak kira, macam nak buat graf yang apa nama graf tu Graf yang ni tadi, yang cikgu buat ni. yang tadi ni. Yang asalnya Rian. Lukiskan Ah. rangkaian graf tak terarah tu. Graf tak terarah yang ni. Dia sebenarnya kita tengoklah A tu dia boleh pergi tak bilik satu. Dia boleh pergi. Kalau tengok dia punya daripada ruang tamu tu, kita boleh pergi ke semua tempat. Sebab tu saya sambung semua je. A boleh pergi ke B, A boleh pergi ke C, A boleh pergi ke D, A boleh pergi ke E, A boleh pergi ke F. Kan? Okay, B pun boleh pergi. Daripada B boleh pergi semua. Jadi dia sambung semua. Ni sambung sini, sambung sini, sambung sini. Dia sambung semua titik. Semua titik sambung. Sebab dia tak ada tempat yang tertutup, terpisah. Okay? Kalau ada tempat yang tak boleh pergi, itu baru kita tak ada garisan. Ini sama dalam rumah ni, dia boleh pergi semua. Dia sambung terus je. Pergi mana? C pergi, F, C pergi mata. Tengok mana nak pergi. Okay? Kecuali kalau dia letak tiba-tiba bilik air tu letak kat luar. Tiba-tiba bilik air kat luar. Bilik air kat luar maksudnya kita, semua orang tak pergilah ke bilik air tu, dia sambung dia orang je lah. Tak boleh pergi. Kan? Terus kat situ. Okay? Tapi sebenarnya dia graf ni dia tengok daripada mana ke mana je cerita dia kan. Graf menunjukkan plan rumah plan rumah yang telah Azrina bina untuk ibunya. Lukis rangkaian graf tak terarah. Tak terarah maksudnya tak payahlah kita tulis A pergi mana itu je. Tak payah. Berapa jarak pun tak payah, pemberat tak payah. Lepas tu markah dia dua je, ni direct je. Kan? Soalan ni pun jarang-jarang ni. Jarang-jarang jumpa. Sebab dia dua markah je. Dua markah je. Yang penting sekali adalah kamu kena ingat apa maksud graf tu je. Dia nak tengok faham tak graf maksud apa? Graf maksudnya macam ni je lah. Sambung. Tu je. Bukan graf yang kita fikir macam nak buat graf kena plot apa semua, tak ada. Dia macam ni je. Kita panggil dia graf mudah. Boleh? Okey. Seterusnya, kalau kamu tengok nombor 2 pula dia minta, tentukan bilangan darjah berdasarkan graf mudah dari plan rumah Azrina di bawah. Ni ada contoh bagi, jadi saya tak tengok contoh. Okay, tapi yang ini dia bagi graf mudah je. B, dia bagi graf. Graf ni adalah sebahagian daripada graf yang asal. Ini dia bagi contoh. Ini dia bagi, kita ikut yang ni lah. Tadi kita buat sendiri. Macam mana? Huruf ni, kamu buat terbalik pun tak apa. Yang A ni. Buat terbalik pun tak apa. Tak ada masalah. Dia tak bagi pedoman asal. Dia kata buat graf. Yang ini, dia bagi kena ikut apa dia bagi yang ni. Yang ni lah ya, kena ikut dia. Okay. Ini soalan ni. Soalan dia minta apa? Tentukan bilangan darjah berdasarkan graf mudah dari plan rumah Azrina di bawah. Okey. Bilangan darjah senang je formula dia. Bilangan
darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Okey, apa tepi? Tepi ni adalah garisan. Garisan. Itu tepi. Maksudnya kita kira garis je. Contoh, 2 kali kira garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Bilangan darjah sama. Senang ya? 2 kali bilangan tepi. Tepi tu apa? Garisan. Kan? Kalau nak kira satu-satu, lain cerita dia. Satu darjah adalah berapa garisan yang menuju ke titik tersebut. Itu darjah. Contoh dekat A berapa darjah? 2 darjah. Dekat B berapa darjah? Ada 2 garisan. 2. Dekat C berapa darjah? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dekat C. Dekat D ada 2. Dekat E ada 3. Dekat F ada 3. Kan? Dia campur semua. Dia campur semua kita ada 6, 10, 2, 4, 6, 16 sama. Tak payah kira satu-satu. Kalau dia kata bilangan darjah, ambil je 2 kali tepi formula dia. Boleh faham kan? Okey? Ini 2 markah je. Hafal je. Bilangan darjah 2 kali tepi. Itu graf mudah kan? Cikgu. Ya. Kenapa bilangan darjah dia tak sama dengan nombor 1 tu? Ini lain, ni soalan lain. Dia tak sama Tak sama. Soalan 1 lain, 2 lain. Soalan 1 dia suruh buat graf. Kita buat sendiri. Sebab yang soalan 2 pula dia bagi graf tu, dia suruh kita kira. Tu soalan lain. Dia tak ada kaitan dua-dua tu. Okey. Dia yang kat sini problem dia sebab apa? Dia kamu kena tengok. Kalau dia kata soalan nombor 1 tu A dia lukis kan? Lepas tu bawah dia ada nombor 2 dalam A tu juga. Ini ada kaitan. Tapi kalau dia buat B1, B2 ni lain cerita dia. Dia lain. Dia bukan duduk dalam soalan ni. Dia tak duduk dalam soalan ni sekaligus. Kita baca soalan dia, tengok betul apa dia nak. Dia pergi dekat C kan? Ya, tengok. C pula dia minta apa? Okey. Soalan C, Puan Azrina ingin membeli insurans kebakaran untuk rumah ibunya. Nilai boleh insurans rumah. Okey, ni kita panggil dia nilai boleh insurans. Insurans biasanya markah banyak tau. Kita tengok betul sama dengan 400,000. Okey. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya memperuntukkan co-insurans untuk menginsurkan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 8,000. Kan? Okey, kat sini dia kata ada co-insurans. Co-insurans yang dia boleh insurkan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 8,000. 80%. Kemudian deductible dia adalah sebanyak 8,000. Jadi maksudnya apa maksud 80? 80% maksudnya dia macam biasanya co-insurans ditulis 80/20. Maksudnya 80 syarikat insurans, 20 kita tanggung. Yang ini syarikat tanggung. Syarikat insurans tanggung, yang ini kita tanggung. Pemegang polisi. 20%. Kita insurans kan hanya 80% sahaja. Okey. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Azrina bagi rumah ibunya itu. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Azrina bagi rumah ibunya itu. Okey. Ini direct soalan tanya. Dia kata dia boleh insurans 80%.
Jadi dia beli insurans untuk 80%. 80% daripada apa? 80% daripada 400,000. Sama dengan tekan kalkulator terus saja, tekan kalkulator. Okey, 80 per 100 darab dengan 400,000. Jadi 320,000. Ini yang nilai yang dia boleh insurankan. Satu markah je, direct. Soalan ni dia minta direct. Dia kata 80, dia tanya lagi bawah tu. Dia suruh kita kira saja. Okey. Soalan kedua. Soalan kedua dia minta apa pula? Rumah ibunya telah mengalami kebakaran. Jumlah kerugian sebanyak 35,000. Jumlah kerugian biasanya bomba yang tentukanlah 35,000. Ataupun dia tanya kita dah, dia buat survey apa semua. Dia tentukanlah 35,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Puan Azrina jika dia menginsurankan rumahnya. Nampak? Soalan dia, penting baca betul-betul soalan ni. Jika dia menginsurankan rumahnya, maksudnya ada dua kes berlaku. Kes yang pertama, A. Kes yang pertama, pada insurans yang harus dibeli. Jadi dia kata, dia kena insurans 320, dia pun beli 320 insurans. Jadi dia akan dapat penuh. Pampasan yang dia akan dapat penuh. 35,000 tu, dia akan dapat penuh. Berdasarkan kepada syarat yang dikenakan. Okey. Lagi satu apa dia kata? Dengan jumlah 150,000. Jumlah 150,000 tu maksudnya dia patut kena insurans 320,000 tapi dia insurankan tak cukup. Dia insurankan tak cukup. Tak cukup maksudnya dia insurankan paruh. Okey. Kita besarkan kita kira. Pertama, A dia insurans full. B dia insurankan sebanyak 150,000 sahaja. Okey. Jadi kalau dia insurankan ni full, berapa dia akan dapat? Okey, dia akan dapat penuh. Dia akan dapat penuh sebab dia insurankan penuh, dia akan dapat penuh. Dia akan dapat 35,000 pampasan dia. Tapi jangan lupa kamu kena tolak dengan apa nama dipanggil tadi? Deductible 8,000. Ini Puan Azrina akan dapat penuh lah. Dia ambil 35,000 tolak dengan 8,000, dia akan dapat full RM 27,000. Dia tak kecoh lah ni, dia tak tipu. Sebab ada setengah orang tu dia bila insurans datang dia cek-cek nilai rumah tu patutnya kena insurans 320,000 tapi dia nak murah sikit bayar bulan-bulan, dia insurans kurang. Bila dia insurans kurang, kalau jadi apa-apa dia dapat pun kurang. Contoh macam ni. Dia insurans, patutnya dia kena insurans sebanyak apa? Sebanyak 320,000. Tapi dia insuranskan sebanyak berapa? 150 je. Bila 150 kurang maksudnya dia bukan tak dapat langsung, dia dapat tapi dia dapat pun kurang, adalah sebahagian. Macam mana kira sebahagian? Macam kita kira peratus juga. Okey, kita kira adalah sebab dia insurans ni kita kira 150,000 bilangan dia yang dia diinsurankan per dengan nilai asal kita patut insurankan. Bahagian darab dengan berapa kerugian dia dapat, 35,000. Yang ni yang insurans akan bayar, dia tak bayar penuh, dia bayar sebahagian. Okey. Kemudian kena tolak pula dengan apa? Deductible. Dia ambil kalkulator, kira kat situ, akan dapat 150,000 bahagi dengan 320,000. Kemudian darab dengan 35,000. Tolak dengan 8,000. Okey, jadi dia hanya dapat sebanyak RM
8,406.25 sen. Sebab dia insurankan lebih kurang separuh, dia dapat pun lebih kurang separuh lah. Kita dapat penuh. Jadi kalau kamu beli insurans, kamu kena tanya dulu syarikat insurans tu berapa nilai insurans yang boleh diinsurankan rumah tu. Kalau insurans kata ni 200,000 ni, lebih kurang macam tu lah. Kamu pun insurankan lah. Saya nak insurankan penuh. Okay? Tapi kita memang beli insurans rumah, kita tak akan dapat lah 100%. Biasanya dalam 80, 75, 70 macam tu. Okay? Itu untuk soalan. Sudah ni kan. Tengok seterusnya. Oh, soalan. Sorry. Okey, saya share balik soalan. Tengok. Rumah Ibu Azrina telah mengalami kerugian menyeluruh. Menyeluruh. Maksudnya habis bakar. Habis. Total loss. Itu panggil total loss kan. Menyeluruh. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah 250,000, hitung bayaran papasan yang akan diterima. Sama, soalan yang sama ni dia ulang balik. Cuma beza dia sebab harga insurans sebenar dia adalah 320,000 kan, tapi dia insurankan sebanyak apa? 250,000 saja, kena bayar sebahagian lah, sebahagiannya dapat. Ni per dengan 320,000 ni jumlah dia kan. Kemudian darab dengan total loss. Total loss maksudnya semua 320,000. Tolak deductible, sama formula yang sama. Kan, ambil kalkulator, kira je. Sebab dia kalau bayar tak penuh, memang tak dapat penuh. Bahagi dengan tolak 8,000 tak dapat. Sama dengan RM 242,000. Banyak tu lah dia dapat. Dia tak dapat penuh. Okey? Boleh ke? Boleh. Boleh Tengok soalan seterusnya. Ini Encik Haras pula kan. Ini cerita pasal apa ni? Nombor 17 kan. Okey. 17 kat sini. Encik Haras seorang yang aktif bersukan dan bekerja di sebuah jabatan di Semenanjung. Di selatan Semenanjung. Kita ambil Semenanjung A. Gaji tahunan Encik Haras ialah 84,000 tahun. Setahun. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak 9,000. Ini pelepasan cukai ni. Cukai. Pelepasan cukai. Jadi dia tuntut sebanyak 9,000 untuk individu. Kemudian insurans hayat KWSP sebanyak 7,000. Kan? Okey. 7,000 KWSP. Dan insurans. Kemudian insurans perubatan sebanyak 2,500. Perubatan. Kemudian pembelanjaan rawatan perubatan ibunya sebanyak 1,700. Rawatan ibu. Dia juga mendermakan 800 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. 800 diderma. Derma. Kemudian dia telah membayar zakat sebanyak zakat sebanyak 1,202. Okey.
Setiap bulan gajinya dipotong di PCB. Potongan cukai bulanan PCB. Potongan cukai bulanan sebanyak 230 sebulan. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Okey. Okey, clear. Sekarang kita tengok. Ni gaji dia setahun. Dia tuntut pelepasan cukai. Pelepasan cukai biasanya melibatkan ni wajib. Setiap individu dia akan tolak 9,000. Tuntutan pelepasan cukai. Kemudian KWSP ni ini maksimum 7,000. Kalau kita bayar lebih pun kita hanya boleh tuntut maksimum. Dia ada had maksimum dia lah. Kan? Kemudian 2,500 perubatan insurans dia boleh tuntut. Okey. Ibu bapa pun dia boleh tuntut. Okay. Dia bagi derma pun dia boleh tuntut. Okay. Zakat tak boleh. Kena ingat. Zakat cerita lain. Yang ini semua dia boleh tuntut dalam pelepasan cukai. Okay. Tapi zakat tak boleh. Zakat ni lagi special. Zakat ni kita panggil dia rebate. Dia rebate cukai. Zakat dia special. Okay. Jadi kita kena kira semua pelepasan cukai dia adalah sebanyak pelepasan cukai. Pelepasan cukai maksudnya 9,000 campur dengan 7,000 campur dengan 2,500 campur dengan 1,700 campur 800. Ini kita panggil dia pelepasan cukai. Campur tengok. Tolak 7,000 tolak 2,500 apa saya bagi tolak pula ni, campur 9,000 campur 7,000 campur 2,500 campur 1,700 campur 800. Okey, semua kat sini 21,000. Jadi dia punya pendapatan bercukai dia, pendapatan bercukai yang kena cukai lah 84,000 tolak dengan yang telah dilepaskan 21,000. Jadi yang tinggal sebanyak 63,000. Ini maksudnya pendapatan yang dia kena bayar cukai. Itu kita panggil dia pendapatan bercukai. Okey. Kemudian kita pergi tengok jadual pula. Jadual dia kat situ. Dia boleh nampak kan. Jadual dia kat situ kalau kamu tengok 63,000 duduk pada lapisan barisan pertama. Barisan pertama 50,000 sampai 70,000. Okey. Jadi dia kena bayar sebanyak apa? Untuk 50,000 yang pertama dia kena bayar cukai asas sebanyak 1,800. Maksudnya cukai asas. Cukai asas adalah dia kena bayar 1,800. Cukai asas. Memang kena bayar. Sebab dia dulu ikut dia punya table tu. Kemudian baki dia. Baki dia kena bayar berapa? 14%. Baki tu dia kena bayar 14%. Maksudnya baki dia kena bayar 63,000 tolak dengan 50,000 pertama tadi. Kemudian darab dengan 14%. Ini kita kena kira baki dia. Jadi 63 tolak dengan 50,000 darab dengan 14 bahagi 100.
Jadi dia kena tambah lagi sebanyak 1,820. Jadi jumlah dia kena bayar cukai sebanyak RM23,620. Okey. Tapi sebab dia ada bayar zakat. Sebanyak apa? 1,202 tu dia bayar zakat. Maksudnya ni akan dapat rebate. Rebate maksudnya last sekali dia tolak. Yang ini. Okey. Ini tolak. Jadi tolak rebate. Rebate zakat sebanyak RM1,202. Jadi dia kena, patutnya dia kena bayar sebanyak, kita tolak balik kat situ. RM2,418. Banyak ni dia kena bayar. Okey, ingat Cikgu, Ha, rebate apa rebate? rebate ni zakat. Rebate maksudnya dah siap kira baru tolak. Oh, faham. Maksudnya dia kena dah siap kira. Maksud kita rebate ni, zakat ni kamu jangan masuk dekat pelepasan cukai. Tak masuk sini, dia tak masuk. Dia dah kira siap semua baru kita tolak. Ini kita zakat biasanya zakat pendapatan lah. Yang dia kena bayar zakat pendapatan. Okey? Rebate. Itu namanya rebate. Rebate biasanya zakat lah. Zakat dapat lah rebate. Okey, kemudian dia ada satu lagi rebate. Rebate ni saya ingat dia ada satu lagi orang yang mempunyai pendapatan dia kurang daripada 24,000 saya rasa setahun. Kurang pada 24,000 setahun dia ada rebate tambahan 400. Maksudnya kalau cukai dia kena bayar kurang pada 400 dia tak payah bayar. Dia ada rebate special tu. Dan lepas tu kita kalau tengok nak cukai pendapatan ni dia kena ada sistem gaji tu baru kita kena bayar. Okey. Soalan nombor 2, minta apa Encik? Adakah Encik Haras perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Kat sini. Dia kena bayar sebanyak apa ni? 2,418. Kita cek dah cukup tak duit dia. Sebab apa? Dia dah bayar bulan-bulan ni 230. Jadi 230 darab dengan 12. Sekarang kalkulator. Dia dah bayar sebanyak 2,760. Maksudnya apa? Dah lebih dah. Dah lebih dah kan? Okey. Adakah Encik Haras perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Okey. Jelaskan jawapan anda. Sebab jumlah PCB. PCB boleh pakai PCB lah. Potongan cukai bulanan telah melebihi. Kita panggil dia apa? Cukai pendapatan. Dah ada lebih. Lebih maksudnya dia patutnya dia tak payah bayar lebih. Dia akan dapat ulangan balik kan? Ulangan daripada cukai tu. Pak. Tu 2 markah je, simple je. Okey. Tengok soalan B pula. Ni B cerita lain ni B ni. Tadi A 1 2, ni B pula. Okey. Encik Haras ingin membeli sepasang kasut jenama XY menggunakan lebihan cukai yang telah dipulangkan. Nampak? Kan? Jumlah harga kasut itu ialah 342. Harga sepasang kasut X 2 kali ganda harga kasut berjumlah Y dengan menggunakan kaedah metrik cari harga kasut X kasut Y. Nampak? Dia ubah suai soalan ni daripada cukai ni kan? Dia tukar jadi apa? Persamaan serentak menggunakan kaedah metrik. Nampak cara dia. Jadi soalan B ni pertama kita kutip maklumat dulu. Maklumat dulu B kan. Dia ingin membeli sepasang kasut X dan Y menggunakan lebihan cukai. Okey, berapa lebihan cukai dia? Tengok. Dia dah bayar sebanyak 2,760. Cukai dia 2,418. Kita akan dapat lebihan cukai dia. RM342. Okey.
Jumlah harga dua kasut itu ialah RM342. Ngam-ngam. Cukup duit ngam-ngam. Kan? Harga sepasang kasut X. Okey, lupa maklumat ni. Jumlah harga dua kasut itu, maksudnya kasut X campur dengan kasut Y sama dengan 342. Ayat. Harga sepasang kasut X 2 kali ganda harga kasut bernama Y. Kasut X pula adalah sama dengan 2 kali ganda kasut jenama Y. Itu ayat kita ambil pada ayat, tukar terus direct. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari nilai kasut X dan kasut Y. Okey, bila nak buat kaedah metrik, kita perlukan persamaan dulu. Dan persamaan kita mesti dalam bentuk A campur B sama dengan C. Kan? Biasanya AX, BY campur C. Kemudian kita kena ada bawah pula. Okey, CX campur DY sama dengan E. Macam tu. Dia kena ada bentuk macam ni. Jadi bentuk kita ni tak cukup sifat. Kita kena cukup. Yang atas okey, X campur Y sama dengan 342 ngam. Bawah ni kita kena pindah. X tolak ni, 2Y ni pindah sebelah. Tolak 2Y sama dengan bila pindah dia akan jadi apa? Kosong. Apa? Bateri. Macam lah. Anak saya dia seorang je ikut. Dah dapat macam ni, kita tukarkan kepada kaedah metrik. Macam mana kaedah metrik? Kaedah metrik pula kita ambil nombor dia dulu. Nombor dia kat sini ada 1, 1, 1, -2. Nampak? Kemudian huruf X dan Y. Kemudian jawapan kita 342 dan kosong. Macam dulu. Tak. Itu betul-betul. Boleh. Sekejap saya suruh dia. Okey. Dah dapat macam ni, kita boleh buat metrik dah. Metrik kita buat macam mana? Terus kita lepas buat benda ni, kita susun dalam bentuk songsangan. X, Y sama dengan 1 per... biasanya saya suruh kamu... Ya. Memang kena songsang ke? Memang kena songsang. Kaedah metrik. Oh, okey. Bila dia kata kaedah metrik, kita kena susun dalam bentuk songsangan. Macam ni. Lemak tak muat. Bawa ke sini. 342 kosong. Okey. Songsang, senang aja. Kamu dah hafal songsang. Songsang. Ni darab dengan ni. Letak sini. 1 darab -2. Ni darab dengan ni. 1 kali 1, 1. Jadi ni tukar tempat. -2 naik atas, 1 turun bawah. Dua-dua ni tukar simbol. -1, -1. Tukar simbol. Okey. Dah dapat bentuk ni. Kita kira bawah ni sajalah. Bawah ni saja. Okey. 1 per -2 tolak 1, -1. Okey, yang ini kita darab masuk. Bila darab masuk, dia simple darab masuk dia. Kita ambil -2, buat kurungan, -1, buat kurungan, kemudian tolak ni. 1, buat kurungan, kalau positif, tambah 1. Kalau kamu lupa step ni, kamu tinggal step ni. Terus tekan kalkulator je. Kan?
Tekan kalkulator kau boleh guna yang teknik menggunakan kalkulator yang saya ajar kau pakai mod tu. Mod, EQN kan, yang ambil unknown. Unknown ambil 2. Kan yang dia keluar A1, B1, C1. Kemudian akan keluar satu-satu lah. Masukkan. A1 kita yang atas ni. Ni A1, B1, C1. Ini A2, B2, C2. Masukkan kalkulator tu. 11342 11342. Kemudian 1 negatif 2 kosong. Akan dapat jawapan dia. Kamu akan dapat jawapan daripada kalkulator tu X sama dengan 228 dan Y dapat 114. Okey, letak jawapan dia kat sini. 228 114. Lepas tu tulis mula jawapan dia bagi cantik. X sama dengan RM 228, Y sama dengan RM 114. Dia lengkap. Boleh? Ingat lagi tak? Metrik? Ingat. Ingat. Okey. Itu soalan berkenaan dengan metrik. Terus 5 markah ni. Metrik 5 markah kan. C. Masih soalan yang sama ni, 1 markah je. 1 markah 2. Soalan melibatkan apa? Graf gerakan. Graf gerakan saya kecilkan sikit. Okey, ngam-ngam graf gerakan. Okey, untuk soalan C. Encik Haras menggunakan kasut yang dibelinya. Dia bawa macam daripada cukai tadi pergi sampai ke graf gerakan. Untuk membuat latihan larian maraton mewakili jabatannya, graf jarak masa. Graf jarak masa lebih kurang macam tu. Selagi. Dalam exam kamu tak payah lukis semula. Kamu ambil data je. Saya je nak tunjuk kamu, saya lukis. Ini adalah 2. Dekat bawah ni 20. Sini 30. Sini 50. Okey. Ini jarak kilometer. Masa dia minit. Hati-hati bila jumpa minit kena hati-hati. Sebab biasanya unit kita pakai jam. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam saat Encik Haras berhenti berehat. Berhenti kat mana ni berhenti? Ni berehat. Ni gerak, maksudnya tempat dia berhenti. Tempoh masa ni. Ini tempoh masa. Jadi jawapan untuk 1 maksudnya 30 tolak 20 sama dengan 10 minit. Itu markah ni. Ini berhenti kan. Ini dia bergerak. Ini berhenti. Ini sambung perjalanan. Okey. Ataupun biasanya kita panggil apa? Ini daripada rumah dia. Dia lari. Kan? Terus. Kemudian dia berhenti berehat. Kemudian dia patah balik ke rumah dia. Nombor 2. Hitung jarak perjalanan Encik Haras pergi dan balik. Ya. Dia kena kali 60 kan? Dia kena kali 60 kan? dia nak nyatakan tempoh masa dalam saat. Oh betul. Saya tak baca pula dalam saat. Betul. Jadi dia nak, kalau dalam saat maksudnya 10 darab dengan 60 sama dengan 600. Okey, terima kasih. Tak perasan pula, kamu perasan, bagus. Okey. Nombor 2. Jarak perjalanan Encik Haras pergi dan balik. Jarak perjalanan pergi dan balik, kita tengok. Dia pergi 2 km, dia balik pun 2 km. Jadi jarak dia sama dengan 2 campur 2, 4 km pergi dan balik. Satu markah juga tu kan. Okey. Nombor 3. Laju purata. Laju purata, formula lah.
Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Jumlah jarak kita dah kira 4 km. Jumlah masa dia 50 minit. 50 minit sebab unit dia kita kena buat dalam kilometer sejam, kita kena tukarkan 50 bahagi dengan 60. Tukarkan kepada jam. Okey, tekan kalkulator. Saya dapat kat situ 4.8 kilometer sejam. Okey, ni antara soalan yang paling mudah daripada banyak ni. Pada insurans, pergi matrik kan. Jumlah markah dia semua adalah 15. Ini contoh soalan bahagian C. Kalau kita tengok tadi antara soalan bahagian soalan 16 dengan soalan nombor 17, kalau saya jumpa soalan macam ni, saya memang akan pilih yang ni lah, pilih yang 17. Dia banyak benda nak buat sikit, tapi dia agak mudah. Okey, itu contoh pertama. Tengok lagi seterusnya. Pergi set yang seterusnya kat situ. Ni saya ambil mana punya pula bagi kamu. Cikgu, untuk bahagian B tak ada? Bahagian B. Yang sebab ini saya buat untuk bahagian C. Yang mana saya bagi kamu ni? Oh. Sekejap, saya tengok balik. Lupa pula. Okey. Hari ni kita fokus bahagian C je. Nanti Rizmat kena buat bahagian B. Saya boleh ambil soalan-soalan bahagian B pula. Trial yang latest lah kan. Tengok satu-satu bahagian soalan dia macam mana. Okey. Ini saya rasa saya ambil ni Kelantan ni. Kelantan, negeri Kelantan. Ada kelabu sikit ni. Boleh nampak ke? Okey. Kelantan. Nombor 16. Rajah 6 menunjukkan kedudukan kolam renang, kolam ikan dan rumah Puan Halina. Okey. Serta 2 orang anaknya. Hak dengan Haziq. Okey. Kolam renang yang dibina itu adalah berjarak sama di antara ketiga-tiga rumah Puan Halina, Hak dan Haziq. Okay, jadi dia sebenarnya kita buat dalam bentuk matematik, kita ambil simple. Kita point je, tukarkan dia jadi point. Itu kita ambil kat situ rumah Puan Halina 24. 24. Puan Halina H itu. Kemudian negatif 62 rumah. Sambung. Yang ini rumah anak dia, Hak. Anak. Koordinat dia negatif 6, negatif 2. Kemudian dia ada cross. Okey. Ini ada Haziq. Haziq 2Y. Kemudian kolam ikan. Kolam ikan. Okey. Maklumat yang dibagi. Kolam renang. Oh, kolam renang ni. Kolam renang. Saya boleh percaya kolam renang tak jumpa ni. Kolam renang.
Kolam renang yang dibina itu adalah jarak sama di antara ketiga-tiga rumah Puan Alina, Haq dan Haziq. Maksudnya dia tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah kat sini. Maksudnya sini sama panjang. Sama panjang. Boleh kita berjarak sama. Okey. Kemudian tengok soalan dia apa? Berdasarkan rajah 6 di atas. Berdasarkan rajah 6 di atas, cari koordinat kedudukan kolam renang. Kolam renang maksudnya titik tengah. Titik tengah yang apa? Yang mudah kita nak cari. Nombor 1 kat situ. Kita akan ambil 2 ni. Ambil 2 ni saya gariskan dia dalam bentuk mudah balik. Yang ini adalah -6, -2. Yang ini 2, 4. Jadi ini tengah-tengah. Tengah-tengah X, Y. Kita nak cari titik tengah. Okey. Titik tengah simple je. Purata. And X sama dengan -6 campur dengan 2 bahagi 2. Itu kita panggil purata. Dapat jawapan kita kat situ -2. Nampak kan? Okey, Y pula. Y sama dengan -2 campur dengan 4 bahagi 2. Kalkulator kita akan dapat jawapan kita kat sini 1. Jadi koordinat untuk kolam renang adalah -2, 1. Boleh faham? Ni simple je ni. Mula-mula basic lah. Nak cari titik tengah. Cuma gambar asal dia lah. Dia jadi kebat untuk gambar asal tu. Hitung jarak di antara rumah Haq dan kolam renang tersebut. Rumah Haq dan kolam renang. Okay. Nombor 2, jarak. Formula jarak. Formula jarak kita kena ambil 2 koordinat. Haq, rumah Haq. -6, -2. Kolam renang, -2, 1. Okey. Formula jarak. Jarak sama dengan, dia bagi formula ni. Ini formula dia bagi, jarak. Dia kata X2 tolak X1 kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak Y1 kuasa 2. Sama ada Y depan X sebalik ni tak ada masalah. Kamu boleh tengok dekat senarai jadual, senarai formula dia bagi. Formula jarak memang dia ada bagi. Kita kena isi je. Siapa satu tu. Jadi saya akan letak ni sebagai, contoh saya letak sini X1, ini Y1. Jadi ini akan jadi X2, Y2. Isi je. Dia punca kuasa 2. Isi. X2, -2. Tolak X1, -6. Kuasa 2 campur Y2, 1. Tolak dengan Y1, -2. Okey, ambil kalkulator. -2 campur 6, 16. Kuasa 2 1 campur 2, 3. 3 kuasa 2, 9. Jadi kita akan dapat di sini punca kuasa 2, 25 sama dengan 5 unit. Okey. Ni formula dia bagi. Jangan risau. Kalau nampak jarak ada koordinat jarak ada. Formula dia bagi ya. Okey. Cari koordinat kedudukan rumah Haziq. Koordinat kedudukan rumah Haziq. Okey, rumah Haziq dia beritahu apa? Jarak dia sama. Jarak dia sama. Jadi kita boleh buat. Nampak? Ni 4 markah. Sama juga. Kita ambil apa? Daripada kolam renang pergi rumah Haziq. Kolam renang kita -2, 1. Kolam renang. Rumah Haziq 2Y. Formula yang sama. Formula yang sama. Okey. Cuma yang ini saya akan jadikan dia sebagai yang ini X1, Y1, X2, Y2. Jarak kita dah ada. Berapa jarak? 5 sebab dia kata sama. Jadi saya akan isi 5 sama dengan punca kuasa 2 masuk formula jarak. Okey. Y2, Y
tolak dengan y dulu. Y dengan x pun tak ada masalah. Balik tak apa. 1 campur dengan x pula 2 tolak dengan -2. Dia tak ada masalah untuk x dengan y siapa dulu. Okey. Punca kuasa pindah dulu sebelah. Bila kita pindahkan punca kuasa, dia akan jadi kuasa 2. 5 kuasa 2. Punca kuasa pindah jadi 5 kuasa 2. Yang ini yang tinggal y tolak 1 kuasa 2 campur dengan 2 campur 2. Tolak-tolak campur. 2 campur 2, 4. 4 kuasa 2, 16. Okey. Jadi kita dapatlah cerita dia. Macam mana nak kira ni. Jadi kita kena kembangkan sepatutnya. Jadikan dia kosong. Y ni tolak 1 kembangkan. Kembangkan dia akan jadi apa? Yang ini y kuasa 2 tolak 2y campur 1. Ini kita pakai formula ni kan. Formula dia untuk A campur B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur 2 kali A kali B. Campur B kuasa 2. Ini kamu kena ingat. Formula kembangan ni kan. Nampak? A kuasa 2 kan. Yang ini sebab dia tolak, saya pun turun tolak. Jadi saya darab 2 kali 1 kali Y, 2Y. Kemudian belakang campur 1 kuasa 2. Okey. Campur dengan 16. Kemudian 5 kuasa 2, 25 pindah. Tolak 25. Algebra kan. Okay, susun bagi cantik. Y kuasa 2 tolak 2Y. 16 tolak 25 campur 1. Kita akan dapat -8. Ambil kalkulator, faktorkan, kamu akan dapat 2 jawapan. Ambil kalkulator, faktorkan. Yang kita pakai apa? Mod equation degree 2. Faktorkan kuadratik, kita pakai degree 2. Ini kuadratik pakai mod EQN degree. Pilih 2. Dia keluar A saja. Tak keluar A1. Tadi A1. Kalau kita sentak. A saja. Okey. Masukkan. A dia 1. B dia -2. C -8. Kita akan dapat jawapan kita. Y kita -2 dengan 4. Dapat 2 jawapan. Kemudian kita sesuaikan dengan kedudukan rumah Haziq. Tengok rumah Haziq. Y dia duduk kat mana? Y duduk kat bawah. Bawah maksudnya apa? Kalau kat bawah maksudnya -2. Ini jawapan kita ambil. Soalan tanya apa? Koordinat rumah Haziq. Jadi rumah Haziq, koordinat dia adalah 2, -2. Okey. Ini menggunakan formula apa? Formula jarak. Cuma dia ada kuadratik kat sini. Kena kembang, kena faktor. Boleh ke? Boleh kot? Boleh. Boleh. Okay. Kemudian kita teruskan soalan. Kita dah ada koordinat Haziq ni -2. Kita tahu soalan bahagian C ni dia guna. Dia pusing balik nanti. Tengok soalan dia. Berdasarkan rajah 6, kedudukan kolam ikan adalah terletak di atas garisan lurus yang menghubungkan rumah Haziq dan kolam renang. Cari kecerunan garis lurus yang menghubungkan kolam renang dengan rumah Haziq. Kecerunan. Okey. Jadi kita tengok bila nak buat kecerunan, formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, kita ambil tengok, saya ambil sebahagiannya macam tu. Ni dia ada kolam renang Haziq. Haziq. Kolam renang. Koordinat kita tadi. Lupa dah. -2, 1. Rumah Haziq
2 negatif 2. Seorang lagi tak tahu ni. Kolam ikan. Kolam ikan X7. Okey. Ini je soalan ni kan. Okey. Dia nak mula kecurunan. Kita kira lah kecurunan, kita ambil 2 ni. Kan? Yang ini jadi X1, Y1, X2, Y2. Masukkan. Jadi formula kita Y2. 1 tolak dengan negatif 2 per dengan negatif 2 tolak dengan 2. Okey, jadi kita dapat sini 3 per negatif 4. Dia punya apa? Kecerunan. Okey, nombor 2 pula. Boleh minta? Cikgu, Ya. yang Y sama dengan MX tambah C tu apa? Itu persamaan garis lurus. Apa sama? Persamaan garis lurus. Nampak? Kan? Okey. Persamaan garis lurus tu dia ada minta tu. Nombor 3. Soalan ni ada minta. Persamaan bawah sekali nampak ni. Salah mouse. Ada 2-3 mouse depan saya ni, saya salah mouse. Nampak. Jadi nombor 2 dia minta apa tu? Dia minta koordinat kedudukan kolam ikan. Okey. Bila kita ada kecurunan, maksudnya kalau kita ambil ni dengan ni, dia mesti dapat kecurunan yang sama. Kan? Jadi kalau saya jadikan ni pula. Ni contoh ni X2 Y2 kan. Dah tetap ni X1 Y1. Saya tukar. Yang ni akan jadi X1 Y1. Saya kira kecurunan. Jadi saya buat M saya dah ada 3 negatif 4 sebab kecurunan sama. Saya masukkan saja. Y2 saya 1 tolak dengan 7 per dengan negatif 2 tolak dengan X. Okey. Kemudian yang ini sebab dia ada pecahan, kita boleh selesaikan dengan darab silang lah. Yang ini 3 darab dengan negatif 2. Yang ini pergi atas kan. Negatif 4 darab dengan 1 tolak 7. Negatif 6. Selesaikan algebra ini masuk dalam kembangkan. Negatif 6 tolak 3X. Ini negatif-negatif positif 24. Jadi kita boleh selesaikan. Negatif 3X sama dengan 24 campur 6. 30. Jadi X sama dengan 30 bahagi negatif 3. Dia akan dapat 30 per negatif 3 sama dengan negatif 10. Dapatlah dia koordinat kolam ikan. Jadi kolam ikan, koordinat dia adalah negatif 10, 7. Kolam ikan. Okey. Kemudian tengok nombor 3 tu lah. Persamaan garis lurus yang melalui koordinat kedudukan kolam ikan. Buat. Dan selari dengan garis lurus yang menghubungkan rumah Puan Halina dengan kedudukan rumah Hab. Ni panjang cerita dia. Dia nak apa? Yang ni asal tadi. Ini sambung rumah Puan Halina ke Hab. Yang ini kolam ikan. Dia nak apa? Satu garis lurus. Dia nak satu garis lurus yang menghubungkan, yang melalui titik ni. Tapi selari. Bila selari, garis ni dengan selari ni sama. Macam tu. Tapi dia melalui titik ni. Saya baca lagi soalan. Persamaan garis lurus. Nampak? Yang melalui koordinat kolam ikan. Nampak? Melalui koordinat kolam ikan. Dan selari dengan garis lurus yang menghubungkan kedudukan rumah Puan Halina dan Hak. Dia selari. Bila selari, kamu kena ingat, yang selari maksudnya kecurunan dia sama. Kalau yang atas ni kecurunan dia berapa tadi? Untuk apa? Ni kita kena kira kecurunan lah. Untuk apa Puan Halina dengan ni. Kita pakai ni, jangan pakai ni, lain cerita. Kan? Jadi kita kena ambil tadi. Puan Halina, rumah dia berapa? 24. 24. Kita cari kecurunan dia kat sini. Kecurunan dia dengan apa? Kolam renang lah. Okay. 4 tolak 1. Y2 tolak Y1. Per dengan X. 2 tolak dengan X1. Sama dengan 3/4.
Okey. Kalau ini 3/4, yang ini pun 3/4. Kenapa sama? Sebab dia selari. Bila dia selari, dia sama. Jadi kita dapatlah persamaan gaya lurus. Yang ni kita pakai formula ni. Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M dah dapat. M kita Y sama dengan 3/4X tambah C. Nak cari C, kena ada koordinat. Dia bagi tahu dia melalui koordinat kolam ikan. Apa kolam ikan koordinat kita? -10, 7. Dia ada kaitan ni. Jadi kita masukkanlah Y kita 7, 3/4, X -10. Dapatlah C. Okey. Itu saya akan kira ni kejap. -10. Okey. Ini saya akan dapat -15/2 tambah C. Sini 7 pindah sebelah. 7 campur 15/2 sama dengan C. Kan? Jadi C kita akan dapat 7 campur 15/2. Dapat sama dengan 29/2. Dapatlah persamaan dia. Oleh sebab itu persamaan kita apa? Y sama dengan 3/4X. C kita positif 29/2. Dia lengkap. Ini kita panggil persamaan garis lurus. Boleh? Boleh. Ya. Okey. Teruskan. Soalan seterusnya. Nombor 17. Ini panjang cerita dia ni. Okay. Rajah 7.1 menunjukkan bentuk kek yang ingin ditempah oleh Cikgu Alam bagi meraihkan sambutan kemenangan keceriaan kelas beliau. Kek 2 tingkat itu terdiri pada gabungan 2 buah silinder, sebuah kuboid dan sebuah silinder berjejari 14. Okey. Jadi kalau kita tengok kat situ gambar dia bagi kuboid. Bawah dia ada kuboid. Ini ada silinder. Okay, silinder ni jejari dia 14. Yang lain dia bagilah 30, 36, 27. Okay. Jumlah isi padu kek dalam rajah 71 ialah 34,000. Isi padu sama dengan 34,998. Cikgu Alam kemudiannya ingin menukar kek berbentuk silinder kepada kek berbentuk kubus seperti dalam rajah 72 tanpa mengubah jumlah isi padu asal kek. Maksudnya yang bawah ni sama, dia kekal. Yang bawah ni tak ubah. Okey. Tapi yang atas tu dia ubah kepada bentuk kubus. Bentuk kubus kan. Kubus maksudnya apa? Sama panjang semua. Kubus semua sama. Dia lukis. Lukis macam mana? Dia kurang lah. Tapi maksudnya kubus adalah dia sama. Macam dadu. Itu kubus. Okey. Kubus maksudnya kalau sini X, sini pun X. Itu sebagai ni kubus. Soalan dia kat sini. Okey. Dah cerita dia. Okay, tengok soalan dia.
Hitung tinggi kek berbentuk silinder. Bundarkan jawapan kepada 3 angka bererti. Okey, mula-mula soalan dia minta tinggi. Jadi kita gunakan apa? Isi padu. Jumlah isi padu. Isi padu sama dengan silinder campur dengan kuboid. Yang sebelah sini Silinder, formula silinder adalah pi J kuasa 2 tinggi T. Kuboid panjang kali lebar kali tinggi. Okey. Sini pi dia kata mesti kita gunakan 22/7. Darab dengan jejari dia beritahu 14 kuasa 2. Tinggi yang tak ada. Okey. Kemudian campur dengan panjang kali lebar kali tinggi. 27 darab 36 darab 30. Sama dengan dia beritahu isi padu nak letak sini boleh, letak sini boleh, tak ada masalah. Sambung sini pun tak apa. 34998. Soalan dia cari tinggi. Okay, yang ini kita guna kalkulator saja. Kan? Kamu ambil kalkulator kamu, saya rasa sama aja kalkulator mana pun. Sama walaupun saya pakai kalkulator iPad saya. Tapi kalau kalkulator saintifik dia memang ada benda ni. Sama. Kita boleh kirakan algebra terus dengan menggunakan kalkulator. Jadi kamu pergi kat kalkulator kamu tu, macam ni lebih kurang kamu type je daripada awal ni. 22, kalau tak boleh pakai per biasa, per kamu lah. Per kalkulator tu 7 darab dengan 14 kuasa 2 darab dengan yang penting T tu kena ganti dengan alpha. Tekan alpha. Tetap dah tulis. Nampak kan? Tekan alpha, tekan X. Tu dia keluar. Ni sampai sini dah. Campur dengan 27 darab 36 darab dengan 30. Terus jumpa sama dengan tekan alpha calculate. Alpha calculate. Kalkulator kamu pun dia akan keluar sama dengan sama. Kemudian 34998. Okay. Macam kalkulator saya dah ada jawapan dah. Kat situ. Jadi kamu kena tekan nak dapat jawapan, kamu kena tekan solve. Solve maksudnya kena tekan shift calculate, nampak ada solve. Shift calculate. Okay. Kalau ada setengah kalkulator kena tekan 2 kali. Cuba. Dapat terus. Dia nak jawapan betul kepada 3 angka bererti. Jadi jawapan kita T kat situ adalah 9.48. Kita bundarkan kepada 1, 2, 3 angka bererti tu. 3 angka bererti 9.48. Boleh ke? Boleh? Pandai? Boleh guna kalkulator? Boleh. Boleh Dapat T. Ni bonus lah. Kat sini. Dapat isi padu kat sini. Kita dah dapat tinggi dia. Soalan ni 4 markah. Kan? Terus kita pergi soalan seterusnya. Hitung panjang dalam cm sisi kek berbentuk kubus. Bentuk kubus. Bundarkan jawapan betul kepada 2 angka bererti. Sama cerita dia. Kan? Sama. Untuk kubus pun sama. Cuma formula dia je berbeza. Untuk kubus ni maksudnya kubus kita ni apa? Isi padu dia adalah X kali X kali X. X kali X kali X adalah X kuasa 3. Campur dengan kuboid bawah tu 27 darab 36 darab 30. Isi padu tak berubah. 34998. Dia tukar tu je. Okey. Kemudian dia sama pakai kalkulator macam tadi juga kamu akan dapat kan. Okey. Ini kalau sedikit macam ni boleh pakai biasa pun tak apa kan. 34998 tolak dengan 27 darab 36 darab 30. Kemudian punca kuasa 3. Okey. Kemudian dia nak apa? Betul kepada
dua angka bererti. Dua angka bererti saja. Dua angka bererti maksudnya kita akan dapat X sama dengan 18. Dua angka bererti. Okey. Boleh tekan kalkulator. Sama. Dua-dua soalan ni jalan kerja dia lebih kurang. B pula. Tengok. Ni dia ubah pula ni. B. Okey, untuk soalan B ini Cikgu Alam membuat keputusan menempah kek seperti dalam rajah 7.2. Dan semasa majlis berlangsung, Cikgu Alam memotong bahagian pertama pada kek membentuk kubus. Baki kek selepas potongan pertama ditunjukkan dalam rajah 7.3 ni. Cikgu Alam dah translate bahasa Inggeris. Itu gambar dia. Okay, soalan dia nak apa? Tepi RK dan SL adalah tegak. Tepi RK dan SL adalah tegak. Diberi, yang ni saya kena print kejap. Kalau tak print tak nampak. Mina, ambil kertas. Kertas mesin kat mesin. Okey. Ni gambar dia lebih kurang. Saya nak ambil gambar ni je sebenarnya nak tengok. Okey. Tepi RK dan SL, RK dan SL, okey. Adalah tegak. Diberi GF sama dengan ML. ML sama dengan GF. Sama. ML. Itu apa? 12 cm. Jadi kat sini 12. Sini pun 12. Okey. Dengan menggunakan skala 1:3. Hui. Lukis tongakkan kek yang tinggal itu pada satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari Y. Dari Y maksudnya kita ambil semua ukuran dulu. Ukuran asal dia tadi. Ukuran asal dia. Kek asal. Ini 30. Sini 36. Sini adalah 27. 27 kan, dan kita dapati kubus kan, dia kubus kita kira tadi kita dapat 18. 18 maksudnya sini 18, tinggi pun 18. Sini pun 18. Nampak? Jadi 18 campur 12 dah 30 balik betul. Okey. Itu dia.
Kemudian yang kita tak dapat yang inilah QR. Tengok maklumat balik. Okey. 1:3 1:3. Sekejap Ini. Oh, kena kira ni Ni tak cukup dia bagi ni. QR tak ada. Ada saya miss ayat ke? Ayat juga. QR kena cari juga cikgu. Wah, sebab nak lukis tu nanti sekejap. Ada Sebab tertinggal dia perkataan. bahagian Y. Bahagian? Sebab dia Y. dengan pada Y kan. Kiranya Dia tak tengok dekat Y. Oh, tak payah. ada. Okey. Dia ingatkan Y tak pasal. Dia ingat Y tak payahlah. Saya tengok apa? QR. Betul. Jadi kita ambil kat situ. Ukuran dia semua adalah 1/3. Kita ambil. Jadi ni dulu. 30, 27. Jadi kita akan tengok daripada sini. Mula kita adalah 30. Kemudian kita naik. Yang pertama kat sini adalah 27. Dia kotak. Macam tu lah. 27. Dia asal dulu. 27. Kemudian 12. Ni 12. Ni dia kurang. Panjang dia 18. Sini kubus dia naik. Jadi kubus dia akan jadi 18 juga. Okey. 18. Sampai tepi tu. 18. Ini 18. Ini 18. Ini 18. Semua 18 kan. Kemudian yang tepi ni 12 saja. Ada 12 saja kat sini. ML 12. Jadi kita akan nampak dia macam tu. Ini yang kita akan nampak. Tapi bila lukis dan nisbah dia 1/3, semua ukuran tu kita kena bahagi 3. Jadi yang ini kita kena buat 10 cm. Yang ini kena buat 9 cm. Yang ini kena buat 12 dan 4 cm. Kan? Yang ini 18 kena buat 6 cm. Okey. Yang ini pun 12 4 cm juga. Okay, jadi yang balance ini adalah 2 cm. Kena buat betul-betul. Dia kena letak semua tu kan cikgu. Daripada semua sudut kena letak cm. Tak payah. Yang ni saya lukis benda ni je. Bila kita buat ukuran sebenar, kita tak payah letak cm dia. Masa kita buat ukuran sebenar, kita lukis je terus. Contoh ni lakaran Jadi masa kita lukis terus, kita hanya buat tapak dulu. Biasanya saya akan buat tapak macam ni. Tapak pakai pensel tekan pensel tekan. Kamu kena pakai pensel 2B kan. Baru cantik. Pensel tekan. Bila pensel tekan dia kelabu. Saya pakai warna kuning. Jadi saya sediakan tapak sebanyak 10 cm. Saya tanda kat sini 10 cm. Ha, 10 cm. Tanda 10 cm. Lepas tu saya akan naikkan aja. Naikkan berapa? 9. Naik ni mesti 90 darjah. Saya naik. Dia kalau kita pakai pensel tekan, kita boleh naik terus. Naik dulu terus, baru kita ukur.
Naik tu bagi 90 darjah kita ukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita naik. Kemudian kena naik 6 lagi. Tak cukup. Tak cukup kertas saya. Oi, sekejap. Kena ambil kertas ni. Sebab dia kena buat ukuran sebenar. Kita ambil ukuran sebenar balik. Kita buat lantai dulu. Base sebanyak 10. 10. Dan saya naikkan sebanyak 9. Tarik terus ini. Ini naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tanda 6 pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanda. Okey. Dari 9. Ni kat gambar ada 9, ada 6. Okey. Kemudian kat sini kita pecah 4, 4, 2. Pecah 4, 4, 2. 4, 4, 2. Kalau kau pakai pensel tekan tu dah boleh dah, cantik lah. Dia kita boleh buat ukuran semua dah settle lah. Kalau pakai nak buat garisan unjuran pun tak apa. Unjuran macam mana kita buat garisan ni dulu. So, kita tarik. Tarik. Tarik Okey. Lepas tu pensel 2B. Tu jawapan akhir. B 6. Macam tu. Tapak. Naik. Masa ni kita buat semula. Cantik. Terus. Kemudian. Naik ni. 6. Naik sama. Okey. Okey. Kalau untuk soalan ni, kamu buat gambar rajah ni dengan ukuran yang sebenar, dah betul semua. Kan? Okey. Tak tulis apa benda, tak payah tulis apa benda pun. Gambar ni saja dah markah penuh. Kan? Gambar tu saja 4 markah. Okey. Kalau nak letak huruf dia apa semua, tu pulang kemudian. Dan tak payah kamu tulis apa berapa cm, apa cm, tak payah. Sebab kita dah buat, sebenarnya ukuran ni adalah ukuran sebenar. Tak payah tulis. Kalau nak letak huruf tu kemudian. Kalau nak letak cm juga, terpulang. Letak juga tak ada masalah. Tapi yang penting, jawapan dia adalah bentuk. Bentuk. Kan? Dan dia punya ralat dia kat situ, kalau cm, maksudnya dia boleh bagi kat situ. Contoh, dia punya panjang. Kan? Panjang cm kamu tu, dia boleh 0.1 tambah tolak. Maksudnya kalau kita ukur 10. Kan? Tapi tiba-tiba dia ukur dapat 9.9. Okey, tak ada masalah. Dia tak tolak markah pun. Panjang. Ukuran panjang dia ada. Tambah tolak 0.1. Lepas tu, sudut. Sudut 90 darjah ni. Yang kita buat ni, 90 darjah ni. Kan? Ni 90 darjah. Dia ada juga. Dia ada plus minus 1 darjah. Dia tahu kamu lebih sikit je tak apa. Jangan lebih banyak. Dia tambah tolak. Okey. Itu kita panggil ni unjuran dalam bentuk apa ni? Y. Okey. Kita buat terus. Kita pergi soalan seterusnya. Kebarangkalian kek yang ditempa itu tidak boleh dimakan selepas minggu ialah 1/8. 2 biji kek dari Sarawak. Okey, ni ada dia ada bagi gambar rajah kan. Untuk ni, soalan ni. Mungkin kena lengkapkan gambar rajah tu. Dia bagi kat situ gambar rajah dia, tarik. Itu ada kotak. Ini Y. N. Ini 1/8 dia bagi. Kemudian dia pecah lagi. And Y. N. Yes or no.
YN. Ini 7/8. Ini 7/8, 1/8. Okay, boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Okay. Dia suruh lengkapkan je. Tengok. Kebarangkalian kek yang di tempat itu tidak boleh dimakan selepas seminggu 1/8. 2 biji kek dipilih secara awak. Okay, lengkapkan. Dia senang je dah. Kan? Ini tak boleh makan. Boleh makan 7/8. Tak je. Sama kat ni. Ni 7/8, sini 1/8. Lengkap. Kemudian apa dia nak? Hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji kek yang dipilih tidak boleh dimakan. Sekurang-kurangnya sebiji kek tidak boleh dimakan. Jadi kita tengok yang ni boleh, boleh. Yang ini boleh, tak boleh. Yang ini tak boleh, boleh. Yang ini tak boleh, tak boleh. Dia nak apa? Sekurang-kurangnya tak boleh. Apa maksud sekurang-kurangnya tak boleh? Sekurang-kurangnya tak boleh maksudnya asal ada no kena ambil. Itu maksudnya. Sekurang-kurangnya tak boleh makan. Maksudnya jawapan kita yang ini dan yang ini campurkan. Ni yang ini campurkan. Ini jawapan kita akan ambil YN. YN maksudnya 7/8 darab dengan 1/8 campur NY. 1/8 darab dengan 7/8. Campur dengan NN 1/8 darab dengan 1/8. Dapatlah kita punya kebarangkalian dia. Okay. Ambil kalkulator, kamu tekan kat situ. 7, 14. 14 campur 2. Ini 14 campur 1, 15. 15 per dengan 64. Okey. Boleh faham? Lebih kuranglah cerita dia. Dia tengok semulalah pelan-pelan nanti. Okey. Jadi alhamdulillah sampai habis dah. Kamu nak buat bahagian B jemaah, saya akan buat bahagian B, mungkin saya ambil negeri lain pula. Kita tukar-tukar negeri, kita tak tahu. Biasanya kadang-kadang ujian percubaan ni dia seolah-olah dia ada hint untuk soalan sebenar. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.